Allahu 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 Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Brother Lee atas penjelasan tu. Harap dapat menjawab soalan daripada saudara Sam kita insya-Allah. Dan Brother Lim, saya rasa saya dah tanya Brother Lim lebih daripada, saya rasa lebih kurang 7 soalan kot. Sekarang saya nak tanya Brother Lim satu soalan yang Brother Lim sendiri kasih soalan itu ya insya-Allah Di mana apakah senario yang paling susah di mana Brother Lim harus membantu seorang saudara baru dalam memahami Islam. Contohnya mungkin mereka itu dalam satu situasi yang sangat susah. Di antaranya mungkin mereka terpaksa rahsiakan Islam mereka dan dia tu terpaksa juga masih mengamalkan hidup dia seperti biasa dan dia harus mengikuti segala macam contohnya amalan-amalan agama lama dia. Jadi macam mana Brother Lim handle kes macam ini? Silakan Brother Lim. Okey. Kalau orang sedemikian masih lagi merahsiakan, maka kita kena handle dia sebagai underground. Berarti dia kebiasaannya mereka adalah underage, usia bawah 18 tahun. Dia kena buat secara rahsia, Islam secara rahsia. Ataupun dia masih lagi belajar di IPTA, IPTS. Maka dia kena rahsiakan sebab masih lagi bergantung kepada mak bapak untuk membayar mereka punya fees, university fees, bayar mereka punya pocket money. Okay? So, kalau mereka merahsiakan sedemikian, maka hujah untuk mereka berbeza dengan keluarga yang sudah tahu. Okay? So, macam contoh, kalau mereka duduk serumah, okay? Bulan puasa, dia sedang berpuasa, dia nak puasa. Tapi mak bapak masak, ajak makan sebab dia merahsiakan pengislaman. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Saya punya cadangan adalah kalau boleh beritahu mak bapak, okey, cikgu ada appointment dengan kawan, kita akan makan kat luar. Lunch tu. Boleh faham bagi alasan. Ataupun mak bapak ajak makan. Cakap dengan dia, okey, tadi lewat sikit saya makan. Sekarang saya ada kerja, ada perkara penting, kita asyik cari alasan untuk menangguhkan perkara itu. Contoh. So, ini sebagai satu example ya. Okey, bagi mereka yang ada masalah bila merahsiakan pengislaman. Ada banyak lagi perkara sebab ini masuk fiqh ni, saya agak berhati-hati sebab nak bagi contoh sebab mungkin masyarakat biasa tak biasa nak dengar. So bagi saya inilah sebagai satu contoh yang saya boleh bagi. Macam contoh kalau solat contohnya. Okey, nak solat macam mana? Kalau share sebilik, you tak ada privacy macam mana? So ada banyak macam cara yang kita boleh buat. Kalaulah worst to worst orang kata, okey, kadang-kadang kita boleh duduk solat pun, kadang-kadang mereka tak perasan kita nak rehat kononnya. Kita boleh solat. Ataupun kita tak ada jalan lain. Ada orang sentiasa ada orang. Kita boleh baring untuk solat dan sebagainya. So kita akan ajar dia cara yang dia boleh buat dalam Islam. Yang penting buat. Okey? Yang Allah nak adalah bila dalam keadaan yang susah pun tetap kita nak buat. So kita kena buka jalan, cari bagi dia jalan untuk kalau ini tak boleh buat ini, ini tak boleh buat ini, ini tak boleh buat ini. Maka kita boleh permudahkan bagi mu'alaf. Kita boleh senangkan bagi mu'alaf untuk belajar dan amalkan. Tapi satu cadangan lagi. Bila mu'alaf itu di bawah underground, merahsiakan pengislaman, orang yang didik, yang bimbing tu sangat-sangat penting. Contohlah, kalau dia muslimah. Okey? Kalau boleh, jangan kerap sangat. Jangan terlalu obvious, terlalu jelas bahawa seorang muslimah Islam yang sentiasa bersama dengan dia. Kalau kawan-kawan nampak, saudara mara nampak, dia akan report kepada keluarga. Dia asyik campur orang Islam, pakai tudung labu-labu lagi. Maka bapak akan syak dia. So bagi saya, kadang-kadang, contohnya kalau dia masuk Islam, kita cari orang yang ajar dia. Macam contohlah saya biasanya, orang tu masuk Islam tapi merahsiakan. Biasanya dia akan suruh saya jaga atau untuk didik dia. Okay, saya akan jumpa dia, ajak dia berikan kopi, minum kopi, dah ajar dia ataupun cakap secara slow. So orang tak perasan sebab apa? Dia Cina dengan Cina, Cina dengan India. Orang tak perasan. So sebab itulah orang yang mengajar tu kena belajar sensitif, jaga keselamatan orang yang masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam juga, kalau bolehlah saya minta tolonglah, jangan share lah
di media masa pengislaman mereka. Saya tahu kita nak tunjukkan kita ada buat kerja, kita nak share, tetapi kalau kita share kadang-kadang kita membahayakan mereka. Sebab banyak kes dah berlaku dah. Bila mak bapak tahu, mak bapak rotan, mak bapak pukul, mak bapak halau, mak bapak putuskan hubungan, mak bapak ugut mundur diri, mak bapak ugut tak bagi harta, mak bapak macam-macam. Kalau sebab itulah bagi saya, janganlah kerana benefit untuk kita, kalau jadi lebih popular, kalau Lim bawa orang masuk Islam, Lim boleh tunjukkan. Tapi kita membahayakan mu'alaf. Bagi saya tak penting. Yang penting mu'alaf tu. Sebab kita kena rahsiakan, kita kena jaga maqasid syariah, jaga din mereka. Itu sangat penting. So, itu satu perkara yang saya harap saya jawab soalan lah, sebab ada perkara yang saya tak boleh bincang. Saya hanya bincang perkara yang boleh diperbincangkan di sini saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat baik Brother Lim. Tapi sebelum kita minta tambah masa sedikit insya-Allah, sebab ada satu lagi soalan yang menarik yang saya nak tanyakan kepada Brother Lim. Tetapi sebelum saya tanyakan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, sesiapa yang ingin untuk menyumbang kepada Interaktif Dakwah dan Tarbiyah, bolehlah sumbang ke akaun number yang tertera di skrin anda insya-Allah, iaitu di akaun Maybank. Dan nanti saya juga akan umumkan di mana IDT sedang mengadakan beberapa fundraising campaign di mana mereka tu di antaranya ialah ingin membuka satu center di Kota Kinabalu insya-Allah, dan juga adalah juga pack Ramadan dan sebagainya. Okey Brother Lim, saya nak pergi ke soalan yang terakhir ni insya-Allah Soalan yang terakhir. Ini soalan agak lucu sikitlah. Iaitu walaupun Brother Lim dah masuk Islam dah lebih daripada 23 tahun tetapi tetap masyarakat panggil Brother Lim mu'alaf. Jadi persoalan saya ialah, berapa tahun baru dikategorikan mukhalaf? Silakan. Well, soalan yang menarik. Ini sebenarnya yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit maksud mu'alaf dulu. Okey. Maksud mu'alaf ini sebenarnya lebih tepat adalah hati yang berjinak-jinak dengan Islam. Tak semestinya orang yang telah masuk Islam. Dia termasuk orang yang belum masuk Islam. Kalau ingin belajar, ingin ambil tahu, cuba amalkan. Golongan ini mereka juga masuk dalam kategori mu'alaf. Dan mu'alaf ini perkataan ini sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60 yang rujuk kepada mu'alaf qulubuhum. Kita nak ambil hati mu'alaf. So, rujuk kepada zakat yang diberikan kepada mu'alaf. Okay? So, dan persoalan sekarang, berapa lama? Berapa lama seorang tu boleh consider, masih lagi consider sebagai mu'alaf? Well, itu sebenarnya ya digunakan kalau setiap negeri lain-lain. Ada negeri 2 tahun, ada negeri 3 tahun, ada negeri 5 tahun. Di Malaysia, dia tidak standardized. Okay? Tujuannya mereka bagi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sebab nak agihkan zakat kepada mereka. So selepas 5 tahun contohnya, maka mereka tidak dapatlah zakat yang mereka dapat selama 5 tahun tu. Zakat tu akan diberikan kepada orang yang baru masuk Islam. So berarti mereka akan mu'alaf 2, 3 atau 5 tahun. Tetapi dalam Islam sebenarnya, orang yang masuk Islam tak semestinya mu'alaf. Zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Jaril yang memeluk agama Islam dengan iman yang kuat, harta yang banyak, maka dia tak boleh terima zakat. Tak perlu mu'alaf qulubuhum, dia tak boleh terima zakat. Malahan dia kena bayar zakat. Dia bukan mu'alaf, dia mukalaf. Tapi disebabkan agihan zakat di Malaysia, maka mereka bagi berapa tahun zakat dan berapa tahun seorang tu masih lagi kekal sebagai mu'alaf. So bagi saya, bila seseorang tu dah masuk Islam, bila dah faham fardu ain, fardu kifayah telah amalkan, okey, orang itu sebenarnya kurang sesuai dipanggil mu'alaf, dia lebih sesuai dipanggil mukalaf. So itu pandangan saya, brother. Wallahu a'lam. Baik, itulah sedikit sebanyak yang saya dan Brother Lim dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan itu menjadi satu iktibar ataupun satu ilmu pengetahuan yang baru, di mana insya-Allah kita tu adalah tahu sedikit sebanyak bagaimana nak mengurus saudara baru sekiranya kita berjumpa dengan satu orang yang telah memeluk agama Islam, insya-Allah. Baik, dari itu saya dengan Brother Lim memohon maaf sekiranya ada salah dan silap daripada penyampaian kami,
dan insya-Allah ada ruang dan peluang kita akan berjumpa minggu depan lagi pada hari Jumaat, dan juga insya-Allah di hari lain lagi kami sedang atur jadual insya-Allah di mana kita akan berkongsikan lagi ilmu-ilmu yang akan disampaikan insya-Allah. Allah